Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bersama kami lagi dalam another Bual Duit episod. Alhamdulillah kita istiqamah. Tak ada rekod dalam satu hari je. Walaupun video ni lepas setengah bulan ataupun lepas sebulan dengan video sebelumnya, tapi kita rekod sekali. Zas! Jadi serang, insyaAllah kita teruslah. Okay. Alhamdulillah bertemu lagi dalam Bual Duit, okay. Dalam sebahagian daripada interview sessions isu MJ, okay. Asal aku cringe, okay. Apa lagi? Jangan ketawa. Tolong, saya malas nak edit ni semua. Jadi tolong Terus masuk. adab sikit, okay. Okay. Jadi we are nearing to the end of the world. End of the world. End of the Siri. year. End of the year. End of the year. Okay, dalam episod kali ini insyaAllah kita akan berbual tentang travel. Okay. Travelling, especially post-COVID. Banyak gila orang travel. Berlambak tu mungkin. Okay. Dan saya sebagai seorang mutawif, okay, ataupun travel leader pun Masih pergi je. asyik pergi. Alhamdulillah rezeki. Good thing. Bersama saya bersama dengan Nasir. Orang pergi duit hilang, ustaz pergi duit. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Pekerjaan ya, saya travel untuk bekerja. saya dah lama tak travel for leisure. Okay, alhamdulillah. Okay, even pergi KL pun saya travel for work. Masya Okay. Allah. Belum ada kemampuan untuk travel for leisure. Okay. But nevertheless, ala kulli hal, we have seen a uptick surge of travel, and somehow it affects ataupun mengganggu ataupun membuat harga tickets very expensive. Yes. Especially sebab apa, airlines dia makin kurang flights, makin kurang planes. Sebab banyak being idle during the COVID pandemic. But somehow because orang semua nak beli travel, jadi orang tak kisah bayar harga mahal pun. Betul. Mahal. So contoh pre-COVID contoh, I give you a simple yang saya tahu. Tiket pergi Dubai for example. Okay, pre-COVID it just was $600. Okay, To and fro. yes, can be to and fro, so $600. Wow. Okay, but sekarang untuk dapat tu impossible. Serius? Because okay, even okay, tak payah pre-COVID lah. Even macam contoh dulu flights pergi Middle East, tak kisahlah naik Emirates ke, naik Etihad ke, naik Saudi ke, dia flight tu jarang akan full packs. Tapi sekarang even bukan peak season pun dia akan full packs. Correct. So it is somehow macam yang saya akan dikejutkan sebab saya when I used to be a student there, I used to travel when there are low packs, so that the flight is tak sesak. And ni dulu trik sebagai frequent traveller dulu, macam mana nak nampak kaya. Okay, saya naik business class. Masya Allah. Bukan sebab kaya, sebab kita manipulate the system. Sebab kita tahu macam mana nak dapat the free upgrades lah. As such lah. Tapi sekarang impossible untuk pakai the same tactics. Okay, so benda-benda ni travel semua saya tak tahu. Mungkin sebab COVID, mungkin sebab emosi manusia panggil revenge travel. Revenge travel. Emosi orang tertekan sangat sampai sekarang. Sampai sekarang dia tak rasa 2 tahun terperuk dalam rumah dan sebagainya. Ni macam terlepas daripada cangkaman atau kandang, nak rasa nak keluar. Tapi tak nak pun, saya bukan nak menghalang, cuma kadang-kadang kita persoalan lah. Adakah perlu travel tu?
a good question lah. Hmm. Dari sudut kewangan, dari sudut stability, Hmm. dari sudut kita kewangan part of kemampuan. Kemampuan tu dari sudut fizikal, dari sudut kita punya mental, dari sudut kita punya monetary. Betul. Kemampuan tu. Adakah perlu atau tidak? Mari kita bincangkan insya-Allah. Okay, boleh. Okay, dari sudut kewangan. When should a family or someone start to travel? Kalau family, I would say, especially kalau dah ada anak-anak dan sebagainya, I guess the right time untuk travel is around June atau December lah. And lagi bagus, sometimes waktu December tu kita dah start to get our bonuses and all, ada extra cash, then macam make sense untuk just to go out there lah, Christmas and all kan. Okay. But then kalau macam rationally speaking, to answer the question, saya rasa macam every time you ada duit, you rasa you free to go kot. Because you need to understand, the most important thing is like kita dah mention in previous punya episode juga, the expenses is more of you buat your own budgeting. Itu the most important thing. And then you manage your expenses lah. You know, macam Ustaz cakap tadi, ada the tricks untuk dapatkan harga tiket murah dan sebagainya. So grab all those opportunity, because saya ada saudara mara, kawan-kawan yang throughout the year asyik ulang alik naik flight je. And then bila I ask them macam mana diorang buat macam tu, is the one that you do. Kadang 6 month prior and all those harga tiket yang tengah murah. And then sebab diorang buat diorang planning. Especially planning. Bila planning perlu. Sebab macam contoh, dalam beli air ticket sekarang, macam sekarang kalau contoh you plan to travel during December, sekarang is dah lambat lah. Dah lambat tu beli tiket. Dia harga tiket dah fluctuate. Naik habis-habis punya. Okay. Yang ada pun kadang-kadang flights yang tak berapa best ataupun timing yang tak berapa best. Betul. So benda-benda gini macam for me nak kena ni lah. Exactly. Tapi dari sudut Islam dalam Quran pun Allah SWT kata dalam ayat, okay, kursiru fil ardi fanzur. Dan jalanlah kamu di atas di atas muka bumi ini dan melihatlah. Kenapa lihat tu penting? Sebab kita, Allah SWT dah jadikan kita kepelbagaian. Apa ayat dia? Astaghfirullahaladzim, lupa dah. Apa? Surah Hujurat. Tak ada, yang dijadikan manusia berpuak-puak. Berpuak-puak. Apa dah dia? Ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila. Masya-Allah Ustaz. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Betul. Lita'arafu tu penting. Sebab apa? Okay. Kita sometimes we are too focused ataupun too pampered, like in some sort, ataupun too sedap sangat hidup, comfortable living in Singapore. Kecil ni. Kecil je. Okay. Like, small things we complain. Betul. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita luar sana, macam should we complain? Exactly. And such. So macam contohnya lah kita benda-benda ni kadang-kadang untuk meningkatkan kita kesyukuran kita kepada Allah SWT, kerana Allah SWT dah wujudkan kita dan lahirkan kita di dalam Singapura yang aman damai dan ada sistem dan sebagainya. Bila kita luar sana, kita bersyukur dan sebagainya. Ataupun baru kita sedar yang mungkin there's better life out there, ataupun dan sebagainya. Ataupun kita lebih mensyukuri apa kita ada. Ada apa-apa lah. Dia lebih pada mensyukuri lah. And also satu benda li ta'arafu tu, qaba'ila li ta'arafu, syu'bah qaba'ila li ta'arafu, maksudnya kita tahu ada bangsa-bangsa lain selain orang Melayu, selain Asian dan sebagainya. Bukannya untuk merasakan kita tinggi ataupun terbaik, tetapi lebih kepada kita kenal lah
Betul. orang lain lah. Contohnya lah, mungkin dari sudut kita lah. Dia tak payah jauh. Mungkin cara percakapan kita. Mungkin kita rasa cara kita yang paling sopan. Betul. Tetapi ada orang yang lebih sopan. Culture kita kan. Ya, saja kita. Mungkin ada yang lebih lebih baik, tapi sebenarnya ada orang yang lebih baik. Kita tak tahu. Allah alam. Cuma benda-benda ini kadang-kadang boleh mengakibatkan kita untuk hilangkan kita punya rasa sombong. Dan meningkatkan tawaduk kita lah, especially sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Macam dah jadi ceramah agama pula Okey lah. Sekali-sekali dengar pasal travel. Travel, saya suka travel, tapi tak ada duit tu masalahnya. Di sponsor travel tu game guys. Siapa nak? Mana tahu ada episod di luar negara. Okay, so pergi atau tidak dari sudut financial, ini a big problem. Betul. Okay, untuk saya personally, kalau tak mampu jangan. Betul. There are places for us to go yang dekat dengan kita. Tak payah keluar negara pun, tak payah pergi Malaysia ke atau dalam Singapura je. Adakah awak dah cukup eksplorasi Singapura? Awak tahu kat Singapura apa benda, tempat apa yang belum pergi? Banyak. USS saya belum pergi masuk. USS. Apa lagi? McRitchie pun saya tak pernah pergi. Sama. Saya McRitchie baru pergi hari tu. Saya ingat McRitchie kecil, tapi sebenarnya McRitchie tu besar ya. Terperanjat je saya. Betul. 12 km pusing. Masya Allah. Ustaz Muzi yang badannya agak gempal. Gempal. Tetapi berjaya. Alhamdulillah. Kenapa jadi macam Papa Zola ni? Okay. Balik pada... Tapi betul lah. Because sekarang perasan tak? Dia travel ni dulu dia siapa yang ada duit yang akan pergi. Tapi sebab dah banyak orang sangat pergi, dia dah jadi macam trend. So kadang orang pun FOMO. Alamak. Apa tu FOMO? Saya tak tahu. Fear of missing out. Tiba-tiba alamak, kawan saya yang sebelah ni dah pergi umrah, yang sebelah ni dah pergi umrah, saya belum pergi umrah, sebelah ni dah pergi umrah juga. Tapi duit tak ada. Padahal dalam hukum untuk pergi umrah, istita'ah. Betul. Ada kemampuan. Kemampuan tu benda yang betul. Umum. Memang untuk beribadah dan sebagainya, tapi kemampuan tu important factor juga. Kemampuan, keselamatan dan sebagainya. Just because kawan-kawan kita semua pergi, kita pun nak pergi. Yes, it is a good intention, tapi kadang sebab tak ada duit, kita berhutang. Tapi kalau bila cakap gini, janganlah kita sampai cakap, alah Ustaz ni, tak dia dah pergi. Janganlah macam tu. Betul. Janganlah kita macam tu. Sekali nasihat menasihatilah. InsyaAllah. Tapi alhamdulillah dalam sudut travel dan sebagainya, kita ada macam-macam dalil dan hadis. Contohnya la tashuddur rihal ila thalathah masajid, Masjidil Haram, Masjid Hadha, Masjidil Aqsa. Janganlah kamu nak bertravel ataupun rihal. Kau ni dah semua. Kau dah hilangkan aku train of thoughts. Janganlah kamu apakan la ilaha illallah. Janganlah kamu nak sangat untuk bermusafir ataupun keluar negara, kecuali setelah kamu pergi ketiga-tiganya tempat ni. Ada ulama mengatakan selagi tak pergi tempat ni, kau tak boleh pergi tempat lain. Dan ini ada perbahasan lain, perbahasan yang lebih panjang. Cuma itulah lebih pada persoalan pada kita untuk tingkatkan bagaimana kita punya diri dan sebagainya lah, insyaAllah. Okay, balik pada ni, ada yang travel gunakan duit yang hutang. Betul. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak kita berhutang untuk beribadah? Beribadah, betul, soalannya betul. Tapi I guess untuk jawab in terms of general, hutang dia ada yang baik, ada yang tak baik. Hutang yang mendatangkan hasil adalah hutang yang baik. Hutang yang tak mendatangkan hasil, walaupun mendatangkan pahala, tak semestinya menjadi hutang yang baik lah.
Because selagi mana kita tak terjerumus dalam hutang, kita try to avoid lah. Maksudnya kita tak mampu. Kalau tak mampu, jangan beli. As simple as that. Kalau nak sangat, kumpul duit. Itu yang kita malas tu. Kadang tak nak kumpul duit dan sebagainya. Yang kita dah Kita tak nak cuti nak. yang dah plan lama dan sebagainya. Kenapa diorang boleh berkali-kali pergi? Because diorang dah plan. Tapi kawan saya saving. pergi Ustaz. Betul. Save lah. Save duit dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau kita save duit, ada benda yang lagi important untuk kita save. Betul. Janganlah pula kita gatal benda yang contohnya nak sama belajar. Dah save duit sama belajar. Kalau kita ajak, cuma pergi London. Kita pun jom. Belajar, duit lah. Habis hari tu kau simpan duit mana? Betul. London. Nak kahwin, dah simpan duit untuk kahwin. Tapi tak kahwin. So apa? Itu soalan lain lah. Bukan saya lah. Okay. Alhamdulillah itu dari sudut hukum lah dan sebagainya. Okay. Dari sudut lain-lain dalam travel ni banyak keperluan dan kepastian yang perlu kita sediakan. Betul. Okay. Antaranya satu, sebelum kita travel ke luar negara tu, adakah kita kat Singapura sendiri tu bagaimana orang yang kita tinggalkan? Contohnya dalam sunnah Nabi Baginda SAW digalakkan untuk berdoa, doa-doa yang tertentu lah. Kenapa? Kalau kita fahamkan doa-doa tertentu, contohnya doa ni Ustaz. Doa musafir kepada orang yang ditinggalkan. Astaudi'ukumullah alladhi la tadi wada'i'ahu. Dan doa yang ni, doa orang mukim atau orang yang ditinggalkan kepada yang bermusafir. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. okay? Benda-benda ni nanti kalau kita betul-betul faham doa-doa ini, kenapa Nabi SAW sunnahkannya, kita fahamkan bahawa bila kita buat satu perjalanan itu, kita tinggalkan mereka yang kita tinggalkan tu di atas dasar tawakal kita kepada Allah SWT, atas dasar ketawakaan kita kepada Allah SWT, atas dasar qada dan qadar kita kepada Allah SWT, yang kita dah siapkan sebaiknya dan sewajarnya. Cumanya kadang-kala kita tak lengkapkan perkara-perkara itu. Betul. Tapi kita pedulilah. Ambil sambil lewa. Just go je. Saving si ada tu satu aja, and semua tu dibawa ke sana. Yes, go je. Tapi kita tak sediakan lah. Okay? So, jadi insyaAllah itu sahaja. Yang paling teruk lagi, kalau kita travel tu, kita pun meninggal. Okay? So, dalam part ni insyaAllah, dalam episod seterusnya, kita akan sambungkan tentang detail-detail seperti contohnya insurance, contohnya kelengkapan dan sebagainya. Yes. Okay? Itu sahaja dari kami. Saya Don Nasir. InsyaAllah next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.